Selamat tengah hari semua. Hari ini kita masih lagi dalam bab yang sama berkaitan dengan pentadbiran barat di Sabah dan juga Sarawak. Dan minggu-minggu sebelum ni kamu sudah belajar dari subtopik daripada 5.1 sampai 5.3. Jadi untuk hari ini kita akan masuk dalam subtopik yang terakhir berkaitan dengan bentuk pentadbiran di Sabah dan juga Sarawak. Pelbagai perubahan pentadbiran dilaksanakan oleh dinasti Brooke dan SBUB bagi mengeksploitasi ekonomi dan mengukuhkan kuasa politik dalam pentadbiran mereka. Perubahan ini memberi kesan kepada pentadbiran dan kehidupan masyarakat di Sabah dan Sarawak, dan pemantapan pentadbiran dilakukan secara berhati-hati dan secara berperingkat, di mana dinasti Brooke dia memantapkan sistem pentadbiran di Sarawak, manakala SBUB dia memantapkan sistem pentadbiran dia di Sabah, dan mereka melakukan pemantapan pentadbiran itu melalui 5 cara. Okey, yang pertama melalui pembahagian wilayah, yang kedua melalui pengekalan golongan elit, yang ketiga melalui pentadbiran berhierarki, yang keempat pentadbiran berasaskan kaum, dan yang kelima melalui perundangan, dan kita akan tengok setiap satu. Okey, kita pergi yang pertama, pembahagian wilayah untuk negeri Sarawak dulu. Pada tahap awal, Raja Brooke membahagikan Sarawak kepada 3 bahagian bagi memudahkan pentadbiran, di mana si Charles Brooke menambahkan 2 bahagian pada tahun 1885 dan 1890. Jadi, maksudnya di Sarawak pada ketika itu dia mempunyai 5 bahagian selepas si Charles Brooke menambah 2 bahagian lagi, di mana setiap bahagian dipecahkan kepada daerah dan kampung. Sempadan kawasan ini menjadi asas pemilikan dan kekuasaan dinasti Brooke, dan hal ini berbeza daripada amalan sebelumnya yang lebih menekankan kepada hak percukaian. Jadi ini adalah bahagian ataupun kawasan yang berada di Sarawak. Okey, dia ada bahagian pertama yang merangkumi Sungai Sarawak dan Sadong. Bahagian kedua di bahagian Batang, Lupar, Saribas, Kalaka dan Simanggang. Bahagian ketiga di Sungai Rajang, Oya, Mukah, Bintulu dan juga Matu. Bahagian keempat di Sungai Baram, dan juga bahagian kelima di bahagian Limbang, Terusan dan juga Lawas. Okey, ini di Sarawak. Di Sabah pula sama juga, SBUB membahagikan Sabah kepada beberapa bahagian. Pada awalnya, SBUB hanya membahagikan wilayah Sabah kepada 2 residensi, iaitu residensi Pantai Timur yang merangkumi Sandakan dan juga residensi Pantai Barat yang merangkumi Jesselton ataupun sekarang Kota Kinabalu. Tetapi pada tahun 1922, kawasan pentadbiran bertambah menjadi 5 residensi yang mempunyai 7 daerah, dan setiap residensi diketuai oleh residen. Kalau tadi di Sarawak dia ada 5 bahagian. Sama juga di Sabah. Tetapi di Sabah dia dikenali sebagai residensi. Dan setiap daerah diketuai oleh pegawai daerah yang dibantu oleh penolong pegawai daerah. Tetapi ketiga-tiga pegawai itu perlulah berbangsa Inggeris ataupun Eropah. Okey, ini adalah 5 kawasan residensi di Sabah. Tengok ya. Residensi Kudat, residensi Pantai Barat, residensi Pedalaman, residensi Pantai Timur dan juga residensi Tawau. Kita tengok yang kedua. Bentuk pentadbiran yang kedua, di mana mereka mengekalkan golongan elit tempatan. Maksudnya golongan elit di sini dia merujuk kepada golongan-golongan bijak pandai perlu terlibat secara langsung di dalam sistem pentadbiran untuk kedua-dua negeri, iaitu Sabah dan juga Sarawak. Dasar yang dijalankan oleh dinasti Brooke di Sarawak berasaskan kepada amanah. Sarawak merupakan milik penduduk pribumi
dan Raja Brooke memerintah bagi pihak dan menjaga kepentingan mereka. Perkara ini turut berlaku di Sabah apabila SBUB perlu memenuhi syarat piagam diraja untuk menghormati dan mempertahankan hak pribumi. Sebelum ni kamu sudah belajar berkaitan dengan piagam diraja ni, di mana SBUB perlu menghormati dan juga perlu mempertahankan hak pribumi. Jadi kita tengok dulu bagaimana Sarawak mengekalkan golongan elit tempatan. Yang pertama, dinasti Brooke melibatkan kalangan pembesar tempatan dalam sistem pentadbiran atas nama dasar amanah. Ini yang maksud cikgu tadi, mereka mengekalkan golongan-golongan bijak pandai daripada penduduk tempatan itu untuk berada dalam sistem pentadbiran mereka. Yang kedua, dasar ini digunakan bagi mengisi kekurangan pegawai-pegawai Eropah yang jumlahnya kecil. Penglibatan orang tempatan seperti kalangan datu, iaitu Datu Petinggi, Datu Bandar, Datu Temenggung, serta 2 jawatan baru, iaitu Datu Iman dan Datu Hakim. Ketika zaman Charles Vyner Brooke, beberapa gelaran diwujudkan, iaitu Datu Menteri, Datu Pahlawan, Datu Bentara, dan Datu Amar. Para pembesar tidak lagi dibenarkan mengutip cukai. Sebaliknya, diberikan gaji dan peranan membantu pentadbiran. Maksudnya, para pembesar tempatan mereka punya tugas lebih banyak daripada sebelum ini. Dan last sekali, pembesar mengekalkan semua undang-undang tempatan dan adat yang tidak bercanggah dengan sistem Barat. Maksudnya, dalam pengekalan golongan elit tempatan di Sarawak ini, maksudnya di sini dari segi adat resam, dari segi undang-undang, penduduk tempatan itu masih lagi diamalkan. Sekarang kita tengok kepada pengekalan golongan elit tempatan di Sabah pula. Bagi menjamin kecekapan dan pentadbiran yang baik, SBUB membahagikan ketua-ketua pribumi kepada kategori ketua yang diakui dan yang tidak diakui. Okey, di Sabah pula, dia bahagi pula kepada 2 kategori. Ketua yang diakui dan ketua yang tidak diakui. Okey, apa itu ketua diakui? Ketua anak negeri yang diakui diserapkan ke dalam sistem pentadbiran SBUB dan dibayar gaji. Sementara ketua anak negeri yang tidak diakui tidak dibayar gaji. Maksudnya mereka perlu melakukan kerja itu secara sukarela. Ketiga, institusi pribumi yang utama ialah institusi ketua anak negeri. Di bawah dia adalah ketua kampung dan di bawah ketua kampung adalah mahkamah anak negeri. Maksudnya dia ada hierarki dia. Di atas ketua anak negeri, di bawah ketua kampung, paling bawah adalah mahkamah anak negeri. Ketua bergaji akan memelihara keamanan dan peraturan serta mengutip cukai kepala dan mentadbir keadilan. Yang kelima, ketua anak negeri yang juga digelar OKK ataupun orang kaya-kaya membantu pegawai daerah menjalankan pentadbiran pada peringkat daerah. Dan ketua anak negeri juga dilantik menjadi hakim di mahkamah anak negeri dan bertugas dalam menjaga keamanan daerah mereka, memungut cukai dan mengurus pentadbiran pengadilan. Jadi maksudnya, ketua anak negeri ini dia banyak memainkan peranan dalam sistem pentadbiran negeri Sabah.